Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Khabar semua sihat? Saya macam lemau je. Sihat. Okay, Alhamdulillah. Saya mengharapkan supaya anda semua sihat, cekal, tabah dalam menghadapi minit-minit akhir untuk bergelar sebagai seorang mahasiswa ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu. Betul ke? Okey. Jadi anda lah pejuang-pejuang bahasa, pejuang-pejuang pendidikan. Ingat, pendidikan mesti menang. Ulang semula. Pendidikan mesti menang. Okey, bagus. Semangat sikit. Kita akan teruskan. Jadi hari ini sebenarnya kita selalu cakap, ayo kejar kemajuan, ayo kita kejar pembangunan. Sibuk menterinya, anak muridnya, gurunya dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya terlupa ada sesuatu yang kita kena ambil berat, iaitu pendidikan. Ambil tahu tak isu semasa pendidikan? Ambil ke tidak? Ambil. Okey, jadi jika anda sebagai seorang pendidik, jadi anda semua sekarang dah berada di dalam lingkungan ataupun bulatan sebagai seorang pendidik. Jadi anda secara tidak langsung merupakan seorang pejuang dalam pendidikan, terutamanya bahasa Melayu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi kita kena ambil isu pendidikan ni, kena ambil tahu. Jadi apa contoh isu pendidikan pada masa ini? Tak tahu? Pernah tak dengar isu ponteng sekolah? Pernah? Okay, cantik. Isu ponteng kelas? Pernah juga? Selalu buat. Okey. Isu ponteng kelas bahasa Melayu? Jarang. Tapi rasa-rasa ada tak? Ada sebenarnya. Isu ponteng kelas bahasa Melayu ada sebenarnya. Jadi sebenarnya kita nak salahkan siapa? Adakah bahasa Melayu itu sebenarnya bosan? Setuju? Tak? Bahasa Melayu tak bosan? Habis kita nak salahkan siapa? Siapa yang perlu kita salahkan? Adakah cara pengajaran? Mungkin? Mungkin. Jadi kita sebenarnya kena cermin semula kepada diri kita sendiri. Adakah bahasa Melayu itu bosan? Sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya cara kita mengajar itu. Jadi siapa yang kita nak salahkan lagi? Kita kan suka cari kesalahan, betul tak? 2026, kot. Mestilah kita cari salah. Adakah murid yang perlu dipersalahkan? Ataupun ibu bapa? Ataupun masa depan? Ataupun masa yang sekarang ni perlu disalahkan? Jadi saya nak bagi tahu, generasi hari ini, anda semua dah tahu, seperti mana kita tahu, generasi kita hari ini merupakan generasi yang memang dah lari dengan kemodenan, teknologi, telefon, komputer riba dan sebagainya. Jadi, kita sebenarnya yang kena meresap di dalam teknologi. Oleh hal yang sedemikian, saya memperkenalkan kepada anda semua, apakah itu augmented reality. Tak apa tengok sini. Tengok saya saja. Sebab semuanya ada di dalam otak. Augmented reality merupakan teknologi, kenapa gelap? Merupakan teknologi yang menggabungkan visual 3D, audio. Sekarang kita dah ada bau dan rasa. Faham tak? Kita ada audio, visual 3D, semuanya digabungkan dengan menggunakan teknologi augmented reality. Pernah dengar tak VR? VR, betul tak? VR, virtual augmented reality sebenarnya. Jadi AR tu augmented reality. Dia menggabungkan dunia realiti dengan dunia hayalan. Tapi bukanlah hayalan sangat. Jadi AR ni sebenarnya merupakan solusi untuk kita atasi isu kebosanan dalam bahasa Melayu. Nampak dah menguap dah. Bosan dah tu. Okay, tak apa. Kita akan teruskan. Kenapa AR ni penting? Sebab zaman sekarang ni, murid-murid dah tak tertarik dah nak menggunakan pengajaran tradisional. Percaya tak? Cuba bayangkan, kita zaman sekarang
masih lagi menggunakan tradisional. Contohnya, okey murid-murid, hari ini peribahasa kita akan belajar bagai pungguk merindukan bulan. Faham tak? Faham. Apa tu pungguk? Tahu tak pungguk? Tahu. Pungguk tu burung hantu. Macam burung hantu, spesies dia. Orang panggil pungguk. Tapi kadang-kadang saya sebenarnya baru tahu tahun lepas pungguk tu burung hantu. Selama ni saya ingat burung pungguk tu burung yang ada spesies dia lah. Tiba-tiba burung hantu rupanya. Jadi pungguk merindukan bulan, kadang-kadang murid tak dapat gambaran pun. Jadi dengan ada AR lah, menurut eBay dan lain-lain, dan juga Delgado. Wah, ingatlah saya. Pada tahun 2021, mereka menyatakan bahawa AR ini merupakan satu medium yang mengajar murid untuk mendapat pengalaman interaktif. Dia dapat? Kita teruskan. Inilah antara AR yang saya sendiri dah buat, iaitu Dunia Emas. AR ni sebenarnya susahlah kita nak terangkan secara ilmiah. Kita terangkan secara senang kan. Dekat telefon ada aplikasi. Aplikasi itu kita akan buka, lepas tu kita akan scan satu QR. Lepas tu akan keluar gambar, keluar bunyi. Contohnya ni kan, dia scan, dia imbas kod, tiba-tiba keluar gambar katak dan ada penerangan katak di bawah tempurung. Jadi itulah AR. Bila dia imbas saja keluar, menarik. Jadi menarik. Baik, kita teruskan. Pengenalan eksplorasi aplikasi dan penilaian. Inilah sebenarnya rancangan pengajaran harian kita. Saya bina model, iaitu model CIS yang berdasarkan AR, iaitu Augmented Reality. Kalau kita lihat, ada pengenalan, ada eksplorasi, aplikasi dan penilaian. Tak apa, kita langkau dulu. Kita pergi yang seterusnya. Ini merupakan pengajaran AR yang saya sendiri lakukan. Sewaktu di sekolah, saya pergi ke sekolah dan saya tunjukkan kepada murid dan kami belajar tentang peribahasa. Dan apa yang kita dapat lihat, kita akan lihat seterusnya. Kepentingan dalam bahasa Melayu sebenarnya AR. Jadi yang pertama, konkretkan konsep abstrak. Konkretkan konsep abstrak maksudnya bahasa Melayu kita ni ada banyak bahasa yang abstrak. Contohnya apa? Peribahasa, simpulan bahasa, kiasan. Benda-benda tu abstrak. Kita tak boleh nak, kalau cakap jam, jam. Cuba kalau kita cakap waktu berlalu, macam mana? Macam mana kita nak cakap pungguk merindukan bulan? Apa benda tu? Sebenarnya ada makna yang tersirat. Jadi dengan AR kita dapat tunjuk, ni gambar pungguk, ni gambar bulan. Baru aku tahu bulan itu bulan. Rupanya. Baik, seterusnya minat dan penglibatan. Secara automatik murid akan berminat punya. Nampak ni gambar ni? Nampak tu? Gembira semuanya. Gembira. Jadi secara automatik bila mereka dapat melihat sesuatu yang unik daripada biasa, kalau tidak asyik tengok papan putih, papan hitam je. Balik-balik papan putih, papan hitam, maka buku latihan, buku teks. Tiba-tiba jumpa benda yang lain, tertarik murid. Jadi cubalah kita aplikasikan. Seterusnya, kenapa AR ini penting? Selari dengan cara belajar. Kenapa saya kata selari? Kerana saya boleh membina model sebentar tadi. Guru boleh mengaplikasikan AR ni. Sangat sesuai nak ajar peribahasa, walaupun karangan pun boleh. Contohnya, kita gunakan AR, tiba-tiba keluar, gambar matahari, gambar murid perempuan sedang menari, ada gambar orang ambil gambar. Jadi daripada 3 gambar, murid boleh membina karangan, betul tak? Seterusnya, kelebihan AR. Kelebihan AR sebenarnya berkaitan sama dengan kepentingan AR. Yang pertama, pembelajaran lebih konkret dan bermakna, sama juga macam tadi, sebab bahasa Melayu banyak yang abstrak. Yang kedua, minat dan motivasi meningkat. Yang ketiga, sokongan pembelajaran ke diri. Okey, ni lain sikit dengan yang tadi.
Kenapa saya kata lain? Kelebihan sokongan pembelajaran kendiri ni, AR ini menurut Radianti menyatakan dan lain-lain menyatakan bahawa AR ini sebenarnya merupakan satu media yang boleh membuatkan murid lebih faham sesuatu konsep berbanding pengajaran tradisional. Saya ingat tu. Seterusnya, kekurangan AR. Sudah tentulah, kita sebagai guru mesti berpijak di bumi yang nyata. Mana ada benda tak ada kekurangan, betul tak? Walaupun saya, anda semua mesti ada kekurangan. Tiada yang sempurna. Betul? Yang pertama, AR bergantung kepada peranti dan internet. Ini sendiri saya hadapi. Kenapa? Waktu saya nak menggunakan AR, kita kena bayar. Kita bukannya pembangun. Dalam bahasa Inggeris kita panggil developer. Jadi kita tak boleh nak buat aplikasi sendiri. Kita kena beli. Bayarlah RM48 semata-mata untuk sebulan buat AR nak ajar murid. Dan dekat sekolah, sudah tentu bukan semuanya ada teknologi yang cukup. Kita sendiri yang kena keluarkan teknologi sendiri. Jadi itu satu kekangan lah. Dan sebenarnya sekarang zaman dah makin moden. Mungkin ada sesuatu yang boleh diambil oleh pihak atasan untuk mantapkan lagi pendidikan. Seterusnya, risiko fokus beralih ke visual. Bila ada AR ni, kadang-kadang murid-murid ni kita kena kawal. Bila dia dah shock, katak. Jadi mereka lupa nak belajar. Katak besar ni, kata apa je tu? Jadi kita sebagai guru kena kawal benda tu. Tak boleh kita biarkan murid. Okey, buat AR, okey dah. Nanti mereka bermain, lebih banyak bermain daripada fokus. Jadi guru mesti kawal dari mula sampai habis. Sebab tu saya sediakan model tadi. Yang ketiga, AR memerlukan masa dan perancangan. Sudah tentu bila kita ada AR ni, contoh esok kita nak ajar anjing merindukan kucing. Bagai anjing dengan kucing. Kita kena lukis gambar anjing, masukkan dalam tu. Jadi dia mengambil masa yang lama proses dia. Angguk je semua. Okey, mengambil masa yang lama. Jadi kita kena perancangan yang betul-betul rapi. Supaya esok pergi kelas, kita imbas, jadi. Kalau tak jadi, malu lah. Macam tu. Dan akhir sekali kita akan lihat cabaran. Sudah tentulah bila kita ada kelemahan, itulah yang akan jadi cabaran kepada kita. Yang pertama, kesediaan dan latihan guru. Guru ni kadang-kadang tak mahir pun. Lagi-lagi guru-guru yang sudah berusia. Kalau guru-guru yang muda macam anda semua ni bakal-bakal guru, insyaAllah boleh. Tapi untuk guru-guru yang 2 tahun lagi nak pencen, macam mana? Ada 2 tahun lagi tu. Dan mungkin ajar murid yang penting. Tingkatan 5 mungkin, tingkatan 4, tingkatan 3. Jadi di situlah kekangannya, kemahiran guru itu. Jadi guru nak kena ambil tahu. Mungkin kita boleh buat kursus dan sebagainya. Yang kedua, integrasi dengan kurikulum. Contohnya, sekarang AR ni tak diperkenalkan sangat pun dalam kurikulum kita. Mungkin mereka nampak kelemahan tadi itu, kekurangan, jadi mereka tak nak aplikasikan secara meluas. Contoh, cuba bayangkan, kalau memang kita datang sekolah, memang ada AR ni. Kan senang, semua cikgu akan buat, betul tak? Disebabkan tak ada lah, kita susah nak buat. Yang ketiga, pengurusan masa dan kawalan kelas. Bila kita buat AR ni, sebelum tu dah memakan masa. Selepas tu juga kita kena kontrol ataupun kita kawal masa tu. Bila kita kawal masa, insyaAllah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kalau tidak, macam yang saya cakap lah, nanti buang masa dekat scan, imbas saja. Nampak QR, nak scan, dah ambil masa 2-3 minit. Bila nak belajar? Kalau seorang pelajar satu imbas, kalau 2-3 orang pelajar, dah berapa masa? Jadi kat situlah cabaran sebagai seorang guru. Dan kita akan lihat akhir sekali dan akhir tadi. Inilah gambar yang saya menggunakan AI. Kesimpulannya, AR ini merupakan satu wadah yang perlu kita ambil berat. Kalau kita nak jadi seorang pendidik yang kreatif, pendidik yang bagus, yang boleh memberi kesan kepada pelajar, nanti LM kan, latihan mengajar, betul? Percayalah, akan ada guru yang bercakap di perhimpunan tentang kehadiran murid, okey, berapa peratus?
Okay, siapa tak datang? Nanti ada minggu ada guru yang bertugas. Guru bertugas akan cakap, okay, murid-murid jangan tak datang sekolah, siapa tak datang kena denda, guru kaunseling akan masuk kelas dan sebagainya. Jadi kita lah sebagai seorang guru kena ambil peluang ni. Gunakan segala pengajaran, permainan yang boleh kita selipkan dalam pengajaran kita supaya budak tidak bosan, murid tak bosan. Kerana murid hari ini murid yang nakkan sebuah pengajaran yang menarik. Kalau mereka nampak muka cikgu macam ni, menyampah mereka melihat. Jadi sekurang-kurangnya biarlah kita tidak handsome, tidak kacak, tetapi pengajaran kita kacak. Bila orang lihat kita mengajar di depan, orang tak suka, tapi orang suka sebab pengajaran kita. Betul tak? Peganglah itu sampai bila-bila. Jadi itu saja. Ayo kita aplikasikan augmented reality dalam pendidikan bahasa Melayu. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih.